Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kalian, mari kita sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan baca Ummul Kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, haji-haji, hajah-hajah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, selamat kembali lagi dalam pengajian kita, iaitu pengajian kitab Bimbingan Mukmin yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafi'i Abdul Rahman. Jadi insya-Allah hari ini adalah kuliah yang kedua untuk kita. Jadi sebelum saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafi'i, jadi saya mengambil peluang ini memberikan sedikit mukadimah. Alhamdulillah pada hari ini Ustaz dapat bersama dengan kita. Ya, kita akan teruskan lagi pengajian kita. Ya, sebenarnya untuk sebagai mukadimahnya, sekali lagi saya ingin sampaikan seperti apa yang sudah sampaikan pada minggu lepas, iaitu pengajian kita inilah bukan pengajian ataupun kitab yang pertama, ya, yang dianjurkan oleh kami. Ya, setakat ni kita telah sebelum ni kita pernah mengadakan pengajian, kita telah khatam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah bersama dengan Fadhil Ustaz Fahmi Muhammad Amin, dan juga kita telah khatam kitab Sifat 50 Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bersama dengan Ustaz Fadhil Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Tab, dan juga dengan Fadhil Ustaz Muhammad Syafi'i sendiri. Ya, kita telah khatam kitab yang pertama, iaitu begitulah cara menuju ke Allah, jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya kitab yang kedua, kita telah mengkhatam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, dan lanjutan daripada pengajian tersebut, ya, iaitu pengajian kita pada sekarang ini, kitab Bimbingan Mukmin ataupun Ma'izatul Mukminin, ya, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, 2 hari lepas kita telah menerima satu berita, iaitu pemergian satu ulama besar dunia, ya, yang boleh dikatakan bahawa ulama yang paling alim yang ada pada masa kini, ya, telah meninggalkan kita. Allah telah mengangkat beliau, ya, seorang lagi permata, seorang lagi ilmuwan, seorang lagi ulama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Dr. Yusuf Al-Qadrawi. Dan dengan pemergian ulama ini di akhir zaman, kita berada di akhir zaman, dengan perginya ulama ini, tidak ada lagi ulama yang lebih alim daripada beliau yang akan mengganti tempat beliau. Jadi ini adalah keadaan kita berada di akhir zaman, di mana keadaan di mana di antara penghujung tanda-tanda kecil dan datangnya tanda-tanda besar. Kita berada di satu zaman yang sangat-sangat kritikal. Jadi dengan masa yang masih ada ini, ya, maka kita gunalah sebaik-baiknya untuk kita mempelajari ilmu. Jadi mempelajari ilmu, mencari ilmu. Inilah masanya. Ya, mencari ilmu akan sampai ke satu zaman sangat-sangat susah untuk kita mendapatkan ilmu lagi. Ya, sebab Allah mengangkat ilmu. Allah mengangkat ilmu bukan dengan menghilangkan ilmu, tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mematikan orang-orang yang alim, mematikan para ulama. Jadi akan sampai ke satu zaman kita hanya mengambil ilmu daripada orang yang tidak begitu alim. Sementara orang-orang yang alim masih lagi ada, maka kita gunakanlah masa ini dengan sebaiknya untuk kita mencari ilmu sebagai perisai kepada diri kita, keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Jadi alhamdulillah, ya, dengan pengajian yang kita anjurkan ini, kitab Bimbingan Mukmin, seramai lebih daripada 100 orang yang mendaftar. Tapi kalau kita lihat pada sekarang ni, yang masuk baru hanya 26 orang. Kalau tolak saya dengan Imam Syafi'i, Ustaz Syafi'i,
jadi 24 orang. Jadi kalau boleh, ya, apabila kita dah ada peluang, Allah gerakkan hati, Allah gerakkan tubuh kita untuk mempelajari ilmu, jadi kita berikanlah komitmen supaya kita betul-betul mendapat ilmu, supaya kita mendapat ilmu dengan untuk kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Jadi dengan itu saya serahkan kepada Tuan Guru kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq Abdul Rahman. Tafadhal Ustaz. Boleh dengar suara? Boleh Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran jazilan pada Al-Fadhil Ustaz Ridwan, Ustaz Ridwan pada malam ini. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat bersama-sama untuk sesi yang kedua setelah dibacakan sesi muqaddimah dalam kitab Mau'izatul Mu'min karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk kepada bab yang pertama pada muka surat yang pertama insyaAllah dalam bab ilmu pengetahuan yang telah disusunkan oleh Hujjatul Islam dalam kitab yang sangat barakah ini, yang mana kitab ini adalah Mau'izatul Mu'min min Ihya Ulumuddin, salah satu karangan yang begitu besar daripada ulama yang begitu hebat mengkaji dan juga meletakkan keberkesanan dalam sanubari hati manusia agar sentiasa mengingatkan diri kita untuk meletakkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, dan pada waktu yang sama itulah tempat yang perlu diletakkan keutamaan, kerana pada akhirnya itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdaan baginda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada paras rupa kamu, kepada tubuh badan kamu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di dalam hati kamu dan amalan kamu. InsyaAllah kita akan mulakan pada bab yang pertama dalam kitab ini, pada muka surat yang pertama dalam bab ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab yang pertama yaitu berkaitan tentang ilmu pengetahuan, dan dimulakan di sini dengan keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-18 dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Cuba bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya sendiri, kemudian dengan malaikat dan ahli ilmu. Cukuplah hal ini sebagai kemuliaan dan keutamaan bagi anda. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala memulakan pada bab yang pertama ini
dengan meletakkan ada dua perkara, iaitu penafian dan juga mengisbatkan, menafikan pada perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah dan mengisbatkan segala kesempurnaan dan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan segala bentuk kurniaan kepada manusia, khususnya dalam bentuk ilmu, yang daripada ilmu itulah berkembangnya akal. Akal dapat menjana perkara-perkara yang memberikan aktiviti dan manfaat kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu kepada kita hasil daripada kurniaan dan pinjaman ini yang akan memberikan manfaat serta akan memberikan natijah yang sangat berharga. Dalam waktu yang sama, ilmu inilah yang membezakan manusia ini dengan makhluk-makhluk yang lain, dan juga dengan ilmu ini jugalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat satu orang manusia dengan sebab ilmu yang dipelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11 yang bermaksud, ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang ataupun memberi ruang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah, supaya Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu. Beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ayat ini turun ketika mana berlakunya dalam satu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis bersama dengan Nabi ini merupakan majlis yang begitu berharga, sehingga kan para as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in wa arda akan memperuntukkan sepenuh perhatian dalam majlis bersama dengan Nabi. Sebab ayat ini turun ketika mana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in wa arda yang sedang tekun mendengarkan amanat dan nasihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datangnya orang yang lambat untuk hadir. Dan kemudian dia cuba ke depan daripada majlis yang telah pun dipenuhi dengan para sahabat. Jadi timbul daripada kalangan hati para sahabat yang hadir itu dengan menyatakan, kami ini datang awal, tiba-tiba datang yang lambat ini untuk ke depan. Ketika mana berlakunya sedemikian, ayat ini turun memberitahu dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kamu memberikan satu ruang dan kelapangan kepada orang dalam satu majlis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ruang yang menggantikan apa yang kamu berikan itu. Dan para ulama mendetailkan lagi, memperincikan lagi ayat ini adalah dengan memberi keutamaan dalam majlis-majlis ilmu. Sekiranya dengan kehadiran adanya orang-orang yang alim, maka keutamaannya untuk diberikan kepada orang yang alim. Kalau tidak ada orang yang alim, keutamaannya diberikan kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini memberikan panduan kepada kita dalam mana-mana majlis adanya kehadiran ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, untuk kita berikan keutamaan kepada mereka dalam majlis. Tidak timbul isu mereka datang lambat tapi mereka ke depan, tetapi dikedepankan mereka itu, diberikan ruang mereka itu, kerana mereka ini merupakan orang-orang yang berada kedudukan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ayat ini meletakkan keutamaan kenapa diberikan ruang, kerana orang ini adanya anugerah ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-9 yang bermaksud, engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya.
Katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Sewaktu kita membacakan kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala memberikan panduan kepada kita, ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang akan mendekatkan dan mendatangkan rasa takut kamu kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang memberikan manfaat. Ilmu yang memberikan manfaat. Satu, mendatangkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, memberikan manfaat. Apakah tujuan seseorang itu belajar tetapi tidak mendatangkan rasa takutnya kepada Allah? Apakah tujuan seseorang itu belajar dan kemudian ilmu itu tidak dapat memberikan manfaat kepada dirinya? Bahkan kepada orang lain tak dapat diberikan manfaat. Ibarat perumpamaan yang Nabi pernah sebutkan dalam satu perumpamaan, orang-orang yang belajar ini, dia ada 3 kategori. Pertama, orang-orang yang diibaratkan seperti tanah yang subur. Hujan turun kepadanya, dia dapat menanggung air. Dan kemudian dapat menumbuhkan pokok. Pokok itu pula berbuah dan memberikan manfaat bukan saja kepada dirinya, dan orang lain dapat ambil manfaat daripada pokok itu dan dapat ambil air daripada tanah yang subur itu. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, adanya orang-orang yang memiliki tanah tetapi tidak mampu menumbuhkan pokok, tetapi hanya mampu untuk menanggung air hujan yang turun. Manfaatnya tidak seperti mana yang pertama, dapat disebarkan seberapa banyak kepada orang lain. Yang ketiga, orang-orang yang diibaratkan seperti tanah yang kering, hujan turun tetapi tidak mampu untuk menanggung air, apatah lagi untuk menumbuhkan tumbuhan di situ. Jadi dalam 3 perumpamaan ini yang pernah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan peringatan kepada kita agar tujuan kita belajar ini dengan niat yang betul-betul ikhlas kerana Allah. Pada akhirnya matlamat kita hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita lihat orang yang makin alim makin bertambah tawadhu'nya? Kerana kesan ilmu pada dirinya. Kenapa kita tengok orang yang makin alim makin merendah diri? Maka kerana ilmu itu memberikan kesan pada akhirnya. Tetapi kalau dengan sebab ilmu itu bukan menyebabkan dia makin merendahkan diri, tapi menyebabkan makin meninggikan diri, maka kita bimbang ilmu itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Man tawadha'an rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan diri, Allah akan tinggikan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat ke-28 dan surah An-Nisa ayat ke-83 yang menerangkan keutamaan ilmu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimuhu rusydah." Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman agama kepadanya dan mengilhamkan kematangannya. Kita mengambil usaha untuk belajar. Soal faham atau tidak, itu kita kena serahkan kepada Allah. Allah akan berikan kefahaman dalam bentuk yang tidak sama. Ada orang yang fahamnya banyak, ada orang yang fahamnya sedikit. Ada orang yang belajar mulanya tak faham, tapi fahamnya datang kemudian. Kita mengambil ibrah daripada peristiwa anak murid kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Rabi' bin Abi Sulaiman. Al-Imam Rabi' bin Abi Sulaiman ini salah seorang anak murid Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang pada akhirnya kedudukan beliau ini mengatasi keilmuan dan kealiman daripada Imam Nawawi. Dan kita mengetahui Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam mazhab Syafi'i seperti tonggak dalam mazhab Syafi'i. Tapi Imam Rabi' bin Abi Sulaiman berada pada kedudukan yang istimewa. Tetapi apabila kita melihat permulaan peristiwa menuntut ilmu Imam Rabi' bin Abi Sulaiman, beliau ini dikenali sebagai orang yang bati'ul fahmi. Ada satu kefahaman yang lambat. Dan setiap kali beliau belajar dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia takkan boleh faham apa yang diajar oleh gurunya.
Sehingga kan pada suatu hari beliau berundur keluar daripada majlis itu kerana mengenangkan dirinya yang tidak mampu memahami apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga kan dalam ketika beliau berundur diri pada masa itu mendapatkan perhatian daripada Imam Alim Quraisy, Imam Syafi'i, yang kemudian beliau datang bertemu dengan Imam Rabi' bin Abi Sulaiman. Lalu ditanyakan, kenapakah engkau keluar daripada majlis aku? Kata Imam Rabi' bin Abi Sulaiman, kerana aku tidak mampu memahami apa yang dipelajari. Ilmu yang engkau ajarkan, aku tidak mampu memahaminya. Lalu pada masa itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan, aku akan mengulang kembali apa yang aku ajarkan. Diulang oleh gurunya bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Kata Imam Rabi' bin Abi Sulaiman, kalaulah bukan kerana kesungguhan guruku dan kesabaranku, pasti aku tidak akan dapat mencapai kedudukan seperti mana yang ada pada sekarang, iaitu ketika mana beliau berada dalam salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i memiliki kealiman yang begitu luar biasa. Tapi berkat kesabaran, berkat kesungguhan, dia tahu pada akhirnya yang akan berikan kefahaman datang daripada Allah. Tapi usaha untuk belajar, usaha untuk mengambil masa yang diperuntukkan oleh Allah kepada kita untuk kita belajar, itu adalah satu usaha yang perlu diambil. Mudah-mudahan dalam peringkat tawakal kita kepada Allah, moga-moga Allah berikan kefahaman kepada kita. Daripada kefahaman itulah pula Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan taufik kepada kita dengan ilmu itu. Kita dapat menambahkan, membuahkan ilmu itu dengan amal dan kemudian mengilhamkan kematangan dalam ilmu tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Dan disebutkan dapat diketahui bahawa tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di atas kenabian. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dari kemuliaan sebagai pewaris Nabi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata alayya yawmun la azdadu fihi 'ilman yuqarribuni ila Allah 'azza wa jalla, fala burika li fi tulu'i syamsin dzalika al-yawm." Apabila pada suatu hari ilmu saya yang mendekatkan diri kepada Allah tidak bertambah, maka pada hari tersebut saya tidak memperoleh keberkatan pada terbitnya matahari. Mengenai keutamaan daripada ibadat dan mati syahid, beliau bersabda, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi." Keutamaan orang yang berilmu atas hamba yang selalu beribadah bagaikan kelebihan saya dari sahabatku yang paling rendah kedudukannya. Cuba lihat bagaimana beliau membandingkan antara ilmu dan darjat kenabian. Bagaimana beliau memandang lebih rendah ibadat yang tidak didasari ilmu pengetahuan. Sekalipun orang yang beribadat tersebut jelas memiliki ilmu pengetahuan tentang amal ibadat yang selalu dilakukannya. Seandainya ilmu pengetahuan tersebut tidak ada, tentu tidak dinamakan amal ibadat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat ilmu yang dapat difahami asbab daripada himmah dan kesungguhan para ulama dan salafun salih. Ulama yang disebutkan sebagai pewaris Nabi ini, mereka mewarisi keilmuan, mereka mewarisi kesabaran, mereka mewarisi kefahaman, mereka mewarisi istiqamah, mereka mewarisi segala bentuk kebaikan, jalan-jalan daripada ilmu yang berkembang dan memberikan manfaat. Kerana itu, apabila kita berhubung dengan rantaian daripada generasi pewaris Nabi ini, mudah-mudahan asbabnya kita dapat sampai kepada Nabi. Kalau kita tidak kenal ulama, maka kita tak akan dapat sampai kepada rantaian para ulama. Dengan kenalnya kita dengan ulama akan menyampaikan kita kenalnya kita dengan ulama-ulama yang lain. Di zaman hari ini ada ulama-ulama yang mastur, ulama yang terlindung. Dia tidak begitu ada dalam media sosialnya, tetapi nak dikenal mereka ini melalui rantaian para ulama. Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang telah kembali ke rahmatullah, yang memberikan satu kehilangan yang besar kepada dunia umat Islam seluruhnya.
Ianya memberikan satu, kata para ulama, ketika mana meninggalnya seorang ulama, maka siren kecemasan kepada kita berbunyi lagi. Apa maksud siren kecemasan ini berbunyi? Ulama sudah meninggal, siren kecemasan itu memberikan isyarat kepada kita, cepat-cepat pergi cari ulama yang masih hidup, sementara kamu dapat ambil manfaat daripada mereka. Kerana yang pasti menuju ke pengakhiran dan noktah dalam usia dunia ini, yang pastinya adalah ulama bukan bertambah ramai, bahkan ulama akan semakin berkurang dan berkurang. Allah mencabut keberkatan ilmu dengan hilangnya para ulama. Maka kalau kita tidak mengambil suhbah dan juga bermulazamah dengan mereka, mengambil adab dan juga ilmu serta pemahaman, maka itu merupakan satu perkara yang akan ditanyakan besok dalam perjalanan umur yang perlu diimarahkan. Kerana itu apabila kita berhubung dengan para ulama, ianya akan membuka jalan untuk kita berjumpa dengan para ulama yang lain. Dan daripada generasi-generasi yang hebat inilah, kita dapat faham beberapa disiplin ilmu, kerana kesungguhan mereka yang telah menempuh perjalanan yang begitu lama, tetapi memberikan kefahaman kepada kita. Agar jalan yang telah diletakkan ini tidak kita berjalan pada jalan yang lain. Inilah jalan para ulama yang perlu kita ikut, yang perlu kita contohi semampu mana dalam umur kita ini. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Dan kita tidak pernah hidup pada zaman beliau. Tetapi bagaimana kita berhubung dengan para ulama yang kita tak pernah jumpa, tapi boleh berhubung? Jawapannya melalui ilmu. Kitab yang kita bacakan ini, kitab Mau'izatul Mu'min. Sebelum ini kita bacakan kitab Bidayatul Hidayah. Pada akhirnya pertemuan dengan seseorang yang tidak kita hidup pada zamannya, dan bukan pernah bersua muka dengannya, tetapi boleh berhubung dengan asbab ilmu yang ditinggalkan. Ilmu ini akan menjadi penghubung kita dengan para ulama yang terdahulu. Dan kefahaman-kefahaman yang telah dibekalkan kepada kita oleh para ulama, rantaian para ulama, itu mudah-mudahan akan memberikan satu nilai persaksian yang akan digunakan pada hari yang sangat diperlukan, pada masa hari akhirat kelak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang abid, yang banyak beribadat tapi kurang ilmu, seperti keutamaan malam bulan purnama terhadap bintang-bintang yang lain. Orang berilmu ini, kata Rasulullah, berbanding orang yang abid, beribadah tapi kurang ilmu, seperti keutamaan malam bulan purnama terhadap bintang-bintang yang lain. Cahaya bulan purnama yang lebih dominan pada satu malam. Walaupun bintang-bintang ada, tapi cahaya bulan yang lebih menerangi. Dan cahaya itu akan dapat dilihat berbanding bintang yang bercahaya tapi tenggelam dengan cahaya bulan. Kita ambil satu kisah yang saya ringkaskan. Ketika mana anak Imam Ahmad ibn Hanbal yang menanyakan tentang kecerdasan dan kehebatan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Anak Imam Ahmad, dia berkata kepada ayahnya tentang gurunya, iaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata anak Imam Ahmad, "Wahai ayah, jemputlah guru ayah ini datang ke rumah, supaya aku dapat melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana hebatnya beliau dan bagaimana apa yang dilakukan dalam memahamkan ilmu." Kata Imam Ahmad, "InsyaAllah nanti kita jemput dia datang ke rumah." Jemput Al-Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad, dijamukan dengan jamuan yang meraihkan kedatangan gurunya. Dan pada masa itu anak Imam Ahmad melihat ayahnya makan sedikit, tetapi Al-Imam Syafi'i makannya lebih banyak. Pada masa itu timbul tanda tanya dalam dirinya, kenapa guru kepada ayahnya makannya banyak, ayahnya makan sedikit. Satu. Yang kedua, ketika mana malam ditidur di situ, Al-Imam Syafi'i tidur di situ, anak Imam Ahmad bangun di tengah malam, tengok ayahnya sedang bersembahyang. Tapi dilihat kepada bilik Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sedang menulis di kitab. Lalu pada masa itu terdetik dalam hatinya melihat ayahnya sedang sembahyang. Tengok Al-Imam Syafi'i tidak sembahyang tahajud, tetapi menulis dalam kitab. Jadi ada dua perkara yang
berada dalam fikiran anak Imam Ahmad ini, keesokan harinya Imam Syafi'i pulang. Jadi anak Imam Ahmad tanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, bolehkah saya dapatkan penjelasan kenapakah masa jamuan makan semalam guru ayah ini makan lebih banyak daripada ayah? Yang kedua, pada malam hari tengok ayah bangun sembahyang tetapi dia sibuk menulis dalam satu penulisan manuskrip kitab dan sebagainya." Kata Imam Ahmad, nanti saya akan tanyakan kepada beliau. Tanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jawapan pertama kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika mana aku dijemput oleh orang yang alim, maka aku rasakan jamuan yang telah dihidangkan oleh orang yang soleh, aku rasa sangat sayang kalau aku makan sedikit. Pasti jamuan itu barakah kerana dihidangkan oleh orang yang soleh seperti engkau. Kerana itu aku mengambil peluang untuk makan seberapa banyak. Makan seberapa banyak di sini dengan maksud bukan sampai kepada peringkat mudarat, tetapi mengambil seberapa banyak barakah yang dihidangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, ditanyakan kenapa engkau tidak sembahyang pada waktu malam tersebut dan engkau sibuk menulis. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, engkau sembahyang malam seorang diri, manfaatnya kembali kepada engkau, pahalanya kembali kepada engkau, dan hanya engkau sahaja yang dapat manfaat dengan sebab solat malam tersebut. Akan tetapi pada malam tersebut, aku sibuk menulis dan menyelesaikan lebih daripada 40 masalah fiqah khusus untuk umat. Menuliskan 40 masalah fiqah khusus untuk umat. Dan bukan untuk diriku sahaja, tetapi penulisan dan permasalahan yang mudah-mudahan dapat membantu umat Islam keseluruhan. Di sini nampak membezakan bagaimana keutamaan antara guru dengan murid dan antara peranan ilmu itu sendiri. Bukan setakat memikirkan untuk manfaat dirinya sahaja, tetapi memikirkan manfaat untuk diberikan kepada umat. Kerana itu Nabi menyebutkan perbandingan di antara orang yang berilmu dan berbanding abid yang beramal tanpa ilmu, ianya ibarat cahaya yang lebih terang berbanding bintang-bintang yang lain. Di antara wasiat Luqmanul Hakim terhadap anaknya, wahai anakku, duduklah dan bergaullah bersama para ulama, sebab Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah seperti halnya menghidupkan bumi dengan air hujan. Apabila kita duduk dengan para ulama dan orang-orang saleh, kita akan sentiasa dihidupkan hati kita ini dengan peringatan terhadap ilmu. Kerana itu disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum. Kita belajar ilmu ni ada 3 orang bapa. Ada 3 orang bapa. Pertama, Abuna fid din. Yang kedua, Abuna bin Nasab. Yang ketiga, Abuna fit Ta'lim. 3 orang bapa ini akan menjadi asbab kita dapat sesuatu ilmu. Pertama, Abuna bin Nasab, iaitu bapa kita yang dinasabkan, nama kita dibinkan dengan dia. Daripada ini, Abuna bin Nasab, dengan sebab ayah kita lahir ke dunia. Dan dia akan naik kedudukan seorang ayah itu apabila dia juga mendidik anaknya dengan ilmu. Yang kedua adalah Abuna fit Ta'lim, bapa kita dalam ilmu. Ada yang menjadi bapa dan ada juga dalam waktu yang sama dia menjadi guru. Ada peranan seorang bapa tetapi ada juga peranan seorang guru. Kata para ulama, ayah kita jadi sebab kita lahir ke dunia, tapi guru kita jadi sebab kita kenal akhirat. Dan yang ketiga adalah Abuna fid din, bapa kita dalam agama, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kadang-kadang kedudukan para ulama ini sehingga disebutkan dalam kitab Risalatul Mustarsyidin berkaitan tentang menginfakkan harta kepada para ulama lebih daripada ganjarannya daripada memberikan kepada kedua orang tua, berbanding daripada yang lain-lain. Kerana kata para ulama, ayah kita jadi sebab kita lahir ke dunia, tapi guru kita jadi sebab kita kenal akhirat, kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah, dan kita dapat kenal perkara-perkara yang boleh membawa kepada kehidupan yang abadi. Kerana itu, apabila kita duduk dengan para ulama, ada para hukama menyatakan dalam ungkapan, apabila kita duduk dengan orang yang jahil, lebih banyak kita berdiam, kerana kalau kita bercakap,
maka akan kita jadi seperti mereka. Bila kita duduk dengan orang yang jahil, banyakkan diam untuk membezakan antara kita dengan dia. Dia bercakap semakin dengan kejahilannya, kita diam, makin Allah menambahkan kemuliaan kepada kita. Dan apabila kita duduk dengan orang yang alim, maka lebih banyakkan diam, supaya dengan diam itulah kita akan dapat seberapa banyak ilmu yang dicurahkan kepada kita. Para ulama ini kaya dengan nasihat, kaya dengan perkongsian amalan, dan kaya dengan perkongsian pesanan-pesanan yang disampaikan kepada kita. Para ulama, guru-guru kita yang sering merisaukan bagaimana kedudukan kita, bagaimana kerisauan di hari-hari yang lain, di hari-hari kebangkitan pada masa hari akhirat, kerana mereka mewarisi kerisauan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian keutamaan belajar pada muka surat yang keempat, iaitu keutamaan belajar yang berlandaskan Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-122, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-43 yang bermaksud, "Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang berpengetahuan agama, jika kamu tidak mengetahuinya." Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu tempat yang Nabi tempatkan di dalam ruang Masjid Nabawi Syarif yang dinamakan sebagai tempat khusus untuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah sekitar 70 hingga 80 orang sahabat daripada kalangan fakir miskin yang diketuai oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Tugas mereka dalam Masjid Nabawi ini, oleh kerana mereka ni miskin, fakir, dan mereka ni berada dekat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tugas mereka adalah untuk mengimarahkan, dihidupkan dengan zikir, dihidupkan dengan majlis ta'lim, dihidupkan dengan perkara-perkara yang akan memberikan manfaat. Dan apabila sahabat-sahabat yang lain yang keluar pergi berjuang di jalan Allah balik dan bersama dengan mereka, sebahagian besar daripada apa yang mereka dapat dalam majlis bersama dengan Nabi itu akan dikongsikan. Kerana itu ini satu kumpulan yang begitu dikasihi dan dicintai oleh Nabi, kerana mereka menghidupkan rumah Allah, menghidupkan kemuliaan Masjidin Nabawi Syarif dengan perkara-perkara kemuliaan yang bertitik tolak daripada ilmu yang mereka dapat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang berlandaskan hadis di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan menghantarkannya menuju jalan ke syurga. Dalam banyak-banyak jalan yang ada ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdaan baginda, salah satu daripadanya iaitu jalan untuk menuntut ilmu. Jalan menuntut ilmu ini penuh dengan cabaran, dan tidak ada jalan menuju ke syurga ini penuh dengan kemudahan. Cabarannya banyak. Kesabaran yang perlu dituntut dengan kesabaran yang tinggi, istiqamah yang perlu kita pertahankan, kefahaman yang perlu diterjemahkan dalam bentuk amalan, perkongsian kita kepada orang lain. Semua itu menjadi asbab perjalanan menuntut ilmu ini yang pada akhirnya kalau betul-betul ditempuh
akan menyampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kalau kita tengok, Nabi pernah menyebutkan pada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam. Kata Nabi, aku ni merupakan ilmu, gedung ilmu. Tetapi untuk masuk ke dalam gedung ilmu ini, kamu kena lalu pintunya. Pintu itu merujuk kepada kemuliaan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam syair yang masyhur, kalau kamu tidak mampu menanggung kepayahan dalam menuntut ilmu, maka kamu akan terus hidup dalam kejahilan. Sebab itu beliau pada masa belajarnya itu, pada masa menuntut ilmunya itu, kepayahan dan kesusahan yang diterjemahkan selain daripada doa berterusan daripada guru-gurunya, sehingga beliau menjadi salah seorang yang begitu besar manfaat dan ilmu dan amalnya kepada umat sampai ke hari ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an taghdu fa tata'allamu baban min al-ilmi khairun min an tusalliya bi'ata rak'ah. Artinya berangkat untuk menuntut satu bahagian dari ilmu lebih baik daripada solat 100 rakaat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan atas setiap orang-orang muslim. Kenapa menuntut ilmu ni dalam ibarat lebih baik daripada 100 rakaat? Kerana boleh jadi asbab orang yang menuntut ilmu itu, dia belajar satu perkara, dengan langkahnya itu mendapatkan keampunan makhluk-makhluk yang berdoa, yang mendoakan keampunan untuknya, yang kemudian dia sampaikan pula kepada orang lain, selagi mana adanya satu jalan kebaikan yang manfaatnya bukan untuk dirinya sahaja, maka itu ganjarannya akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kefarduan dan kewajipan untuk kita belajar ini merupakan satu kewajipan dan tidak ada noktahnya. Semua orang masih belajar, saya masih belajar, menumpang keberkatan hadirin hadirat yang istiqamah pada waktu-waktu begini. Moga-moga waktu-waktu yang kita ambil dalam malam kedua Rabiul Awal yang bercahaya ini, bulan yang barakah ini, akan membuka jalan kepada kita untuk mendapatkan semangat dan istiqamah dalam belajar. Dan ianya bukan satu perkara-perkara yang kadang-kadang menyebabkan kita boleh merasa putus asa. Dulu pernah kita kongsikan berkaitan tentang kisah seorang pelajar di Hadramaut. Dia sudah belajar selama 4 tahun, kemudian dia berjumpa dengan gurunya, salah seorang habaib, meminta izin untuk balik ke kampung. Pelajar Indonesia. Jumpa dengan gurunya, Habib, saya minta izin untuk balik. 4 tahun saya belajar di sini, tak ada satu pun yang saya boleh faham. Saya minta izin untuk balik. Jadi kata Habib, datang ke rumah. Sebelum kau buat keputusan, mari datang ke rumah. Dibawa datang ke rumah. Dikeluarkan satu bekas, macam satu guni lah. Dalam guni itu ada beberapa surat. Surat itu merupakan surat kiriman daripada ibunya yang disampaikan kepada gurunya. Habib ini keluarkan satu surat dan kemudian diserahkan kepada pelajar itu. Sebab dia kata belajar tak boleh ingat, tak boleh hafal, tak boleh faham. Jadi Habib ini keluarkan satu surat daripada ibunya kepada pelajar ini. Lalu Habib itu menyatakan, cuba kamu baca surat ibu kamu ini. Dia baca surat itu dengan kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang mengalirkan air mata, surat daripada ibu kan. Jadi dia punya kesan itu begitu mendalam. Jadi setelah itu Habib minta, kamu sudah baca surat itu? Sudah. Minta surat itu kembali. Cuba kamu sebutkan balik apa ibu kamu pesan dalam surat itu. Dia sebut satu persatu tanpa gagal. Bacanya sekali. Tetapi ingat semua pesan ibunya. Dia sebutkan semula tanpa gagal dalam isi kandungan surat itu. Kata gurunya, macam mana kamu kata kamu ni tak boleh ingat, tak boleh faham apa yang kamu belajar, sedangkan kamu baca surat ibu kamu, baca sekali saja kamu boleh dapat macam-macam. Kata dia, ya Habib, guruku, saya baca surat ibu saya dengan penuh kasih dan sayang, dengan penuh kerinduan. Dan dengan sebab sedemikian kasih dan sayang saya kepada ibu saya menyebabkan bacanya sekali itu saya baca bukan setakat dengan lisan,
tapi saya baca dengan hati saya sekali. Lalu gurunya menyatakan, kenapa kamu tidak terjemahkan perasaan itu ketika kamu membacakan kitab-kitab muktabar para ulama? Kenapa kamu tidak menterjemahkan bukan setakat baca dengan lisan, tapi kenapa kamu tidak baca dengan hati kamu sendiri? Kenapa hari ini kita hilang rasa untuk baca kitab-kitab yang sedia ada? Kita tidak kenal pengarangnya. Kita tidak tahu kesusahan para ulama yang telah bertungkus lumus untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada diri kita. Kalau kita datangkan kecintaan, apabila ilmu itu didatangkan dengan kecintaan, letaklah berapa banyak pun, insya-Allah dengan izin Allah, kita akan boleh ingat dan kita akan boleh mendalami. Kerana kitab para ulama yang muktabar bukan setakat dibaca dengan lisan, tetapi perlu dibaca dengan hati, supaya ia dapat memberikan kesan dalam hidup kita. Sebab itu apa juga pesanan-pesanan para ulama. Macam contoh seorang kekasih dipesan kepada seorang kekasihnya. Kenapa setiap perincian pesan kekasihnya itu dapat diingat? Kerana diingatnya itu dengan perasaan kasih dan sayang, dengan perasaan kerinduan. Lalu para ulama yang telah bertungkus lumus dalam kehidupan mereka dengan menumpahkan kasih dan sayangnya kepada umat, untuk supaya kita pada akhirnya nanti dapat menterjemahkan segala kerinduan para ulama, dapat diterjemahkan dengan kefahaman yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita. Hadirin hadirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menumpahkan rindunya kepada kita sejak sebelum kita lahir lagi. Kita belum wujud di atas dunia ini, Nabi telah menumpahkan rindunya kepada kita. Para ulama daripada dulu, daripada silsilah rantaian para ulama yang begitu ramai, semuanya memikirkan untuk umat kemudian. Lalu apa tanggungjawab kita pada hari ini yang dapat dikurniakan oleh Allah dengan beberapa cabang ilmu yang dengan sebab pengorbanan para ulama yang begitu besar, adalah keutamaan dan kewajipan kita untuk belajar menghubungkan diri kita dengan mereka yang pada akhirnya mudah-mudahan hubungan kerohanian ini yang tidak nampak pada zahirnya tapi berhubung melalui hati, mudah-mudahan itu akan menjadi saksi utama dalam pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, saya lebih senang mempelajari satu masalah daripada melaksanakan solat sepanjang malam. Sayyidina Abu Darda juga berkata, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu adalah sama-sama memperoleh kebaikan, sedangkan orang lain tidak mempunyai kebaikan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan menuntut ilmu itu lebih utama daripada mengerjakan ibadah-ibadah yang sunat. Fatah Al-Mausuli rahimahullahu ta'ala menyatakan, bukankah orang sakit apabila tidak mahu makan dan minum dia akan mati? Orang-orang yang ada di sampingnya menjawab, benar. Fatah Al-Mausuli menyatakan, begitu juga dengan hati. Apabila dihindarkan daripadanya ilmu dan hikmah selama 3 hari, maka hati itu akan mati. Ini memang benar, sebab makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Dengan ilmu dan hikmahlah hati itu akan hidup. Seperti halnya tubuh hidup dengan makanan. Dengan demikian, siapa yang tidak memiliki ilmu, maka hatinya sakit dan kematiannya merupakan keharusan. Namun dia tidak merasakan hal tersebut, sebab kecintaan dan kesibukannya terhadap dunia menghilangkan perasaannya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kamu harus menguasai ilmu sebelum diangkat. Ilmu itu diangkat dengan kematian orang yang meriwayatkannya. Sesungguhnya seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, namun ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Kalau kita tengok yang basic ataupun asas yang disebutkan, dikongsikan oleh Al-Imam Alim Quraisy kepada kita. Akhilan tanalal ilma illa bisittati. Saudaraku, kata Imam Syafi'i, saudaraku, kamu takkan dapat ilmu melainkan dengan 6 syarat. 6 syarat ini adalah terpakai untuk semua. Zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadin wa tulid zaman. 6 syarat menuntut ilmu ini terpakai untuk anak-anak yang tengah belajar, untuk kita yang dah dewasa belajar. Yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, zakat pertama adalah kecerdikan. Kecerdikan ni ulama huraikan lagi. Adanya zakat, kecerdikan yang diusahakan. Adanya kecerdikan yang dianugerahkan.
Kecerdikan yang diusahakan itu adalah kecerdikan yang kita gunakan masa untuk belajar. Mengasah akal yang Allah kurniakan. Makin banyak dia belajar, makin banyak dia bersohbah dengan para ulama, makin terbuka akal fikirannya. Jadi kecerdikannya ada dua. Zakat wahbi yang dianugerahkan, satu lagi zakat kasbi yang diusahakan. Kecerdikan yang dianugerahkan ini ibarat macam orang baca satu buku, kemudian dia habis dia tutup buku. Kalau macam contoh kita baca satu buku nipis kan, antara kita, pasti tak sama. Sebab ingatan di antara fikiran kita tak sama. Ada yang cepat ingatnya, cepat lupanya. Ada yang lambat ingatnya, kemudian lambat pula lupanya. Yang ini adalah atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakain wa hirsin, mesti ada sifat tamak. Tamak dalam menuntut ilmu. Macam mana rasa tamak dalam menuntut ilmu ini? Ibaratnya secara analogi mudahnya, kita kalau berjalan kan, ada RM10 dalam kita punya saku baju kita, tiba-tiba saku baju kita ni bocor. Tiba-tiba duit kita tercecer. Kita duk tengok dalam saku kita, Allah, duit kita tak ada. Apa kita buat? Kita patah balik. Pergi cari laluan yang kita lalu tadi, cari duit itu tercecer. Kerana kita tak rela kececeran. Soalannya, adakah berlaku dalam menuntut ilmu? Kita tercecer pada ilmu, adakah kita kata, ya Allah, aku tercecer ilmu hari ini? Ataupun kita kata, tak apalah, besok ada lagi. Bisa ada sifat tamak dalam ilmu. Zakain wa hirsin wa ijtihadin. Yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Bukannya secara main-main. Bersungguh-sungguh. Dan kemudian mesti dalam hati. Lillahi ta'ala. Yang keempat, bulghah. Kemampuan. Kemampuan untuk hadir. Kemampuan untuk keluarkan sedikit peruntukan. Kemampuan untuk membeli kitab. Kemampuan untuk memahamkan. Kemampuan untuk macam-macam. Dalam bulghah ini, dalam bab kemampuan ini terlalu besar dalam bab yang berkaitan dengan ilmu. Yang kelima adalah wa irsyad, petunjuk, iaitu wa irsyad ustaz, iaitu petunjuk daripada seorang guru. Jangan belajar sendiri. Mesti ada guru. Guru kita pun belajar melalui rantaian guru. Kerana itulah disiplin ilmu yang telah disusunkan dalam disiplin para ulama yang berterusan sampai pada hari ini. Dan yang keenam adalah tuliz zaman, masa yang panjang. Kita tak akan dapat dalam waktu yang singkat. Para ulama telah bermulazamah menempuh satu masa yang begitu panjang. Maka kalau tak dapat ditempuh dengan kesabaran, kerana ilmu ni nilainya mahal. Kerana nilai ilmu ni mahal, kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat orang-orang yang berilmu. Kenapa malaikat Jibril alaihi salam disebut dengan Sayyidul Malaikat, penghulu kepada para malaikat? Kata para ulama, satu kerana tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, kenapa malaikat Jibril disebut dengan Sayyidul Malaikat? Kerana menyampaikan wahyu, dalam wahyu itu mengandungi ilmu. Malaikat yang bawa ilmu ni merupakan malaikat yang paling atas sekali. Kerana isi kandungan wahyu itu adalah mengandungi ilmu yang ketika disampaikan kepada insan-insan pilihan yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalangan para nabi dan rasul. Jadi sebab itu kalau hati kita ni terus subur, kata Fatah Al-Mausuli tadi, antara hati kita ni mati atau hati kita ni terus dihidupkan dengan ilmu dan pengetahuan, dan sentiasa disuburkan dan sentiasa mencari jalan untuk mempelajari dengan guru-guru yang lain supaya hati kita ni akan terus hidup. Kata para ulama, badan kita ini, manusia ni terdiri daripada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani ini asal kejadiannya manusia ni daripada tanah. Jadi sumber makanannya juga banyak daripada tanah kan. Jasmani kita ni asalnya daripada tanah. Sumber makanannya juga banyak daripada tanah. Kita makan nasi, padi itu ditanam daripada tanah. Orang-orang dulu makan tanam daripada tanah. Banyak sumber makanan yang diberikan dan sumber makanan jasmani daripada tanah. Satu lagi unsur dalam badan kita namanya ruhani. Ruh, daripada perkataan ruh. Ruh kita ni perlukan makanan. Makanannya adalah bentuk-bentuk perkara yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan zikir, dengan ilmu, dengan para ulama, dengan apa juga kebaikan. Kerana hati menjadi tempat rebutan di antara para malaikat dan syaitan.
dalam menguruskan musuh yang paling dicintai oleh manusia, namanya nafsu. Nak mengurus nafsu. Kata Imam Ibn Athaillah, nafsu tidak boleh dihapus, tapi perlu diurus dengan baik. Dalam syair menyatakan, wan nafsu katifl, nafsu itu seperti kanak-kanak. Kamu jangan tanya apa yang dia nak, tetapi kamu harus urus apa yang sepatutnya kamu nak. Kerana kita susun kehendak kita agar ianya berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dalam sesi yang kedua ini dapat kita ambil manfaat yang begitu banyak yang telah disusunkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Agar hati kita akan terus terpanggil untuk belajar dan belajar sampailah umur kita ke akhir hayat. Hatta sampai nak meninggal pun kita akan Nabi kata diajarkan dengan kalimah tauhid ketika mana kita berada di akhir hayat. Cara hidup kita akan menentukan cara kita meninggal dunia. Kalau benar-benar kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, moga-moga Allah angkat kita ketika mana kita sedang menuntut ilmu. Kalau orang yang sentiasa bermulazamah dengan Al-Quran, moga-moga Allah angkat akhiri hayat dengan Al-Quran. Kita yang akan mencorakkan hidup kita dengan izin Allah, pada akhirnya secara sunnatullah. Mudah-mudahan asbab-asbab perkara-perkara kebaikan seperti ini akan memberikan natijah husnul khatimah. Moga-moga yang hadir pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kefahaman sebaik-baiknya. Allah akan angkat darjatnya, Allah ampunkan semua dosanya. Allah berikan kefahaman dan juga semangat istiqamah berterusan, taufik yang berterusan. Moga-moga kecintaan dalam hatinya terus subur dengan para ulama dan salafun salih. Dalam bulan yang barakah Rabiul Awal, moga-moga Allah berikan kefahaman seluas-luasnya kepada semua yang hadir pada malam ini. Yang mendengarnya, kalau tidak hari ini, mungkin pada hari esok dan seterusnya. Dan mudah-mudahan semuanya akan terus disuburkan oleh Allah hatinya dengan kecintaan para ulama, khususnya dengan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Agar hati kita terus subur, mengagungkan Allah, mengesakan Allah, meletakkan kebesaran Allah dalam hati kita. Man ista'nasa billah la yasta'nasu bi ghairihi. Sampai merasa kemanisan ketika bersama dengan Allah, dia tidak akan mendapat kemanisan pada ketika bersama dengan yang lain. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sampaikan hati kita ke arah itu, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati perjumpaan kita pada malam ini. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Ridwan. Wallahu taala alam. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru kita Fadhil Ustaz Muhammad Syafi'i Abdul Rahman atas pengisian kita pada hari ini. Ya, kita telah pun sampai ke bab keutamaan belajar, muka surat 5. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersambung pada muka surat yang ke-6, keutamaan mengajar. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita tangguhkan Ustaz Syafi'i, kita pun ada kelas pengajian yang lain. Jadi kita percepatkan bagi tuan-tuan dan puan ya, minggu depan ya, supaya semua dapat masuk dengan kita dapat mula pada setepat pada jam 9.15 insya-Allah ya, ajak kawan-kawan yang lain yang masuk. Jadi bagi tuan-tuan dan puan, disebabkan kelas kita dianjurkan secara percuma, jadi bagi tuan-tuan dan puan sekiranya ada yang sesiapa yang ingin menyampaikan sumbangan, insya-Allah untuk kita meneruskan mengusahakan lebih banyak kelas-kelas pengajian yang seperti ini, yang kita mampu kita sumbang, yang tak kalau tidak mengapa ya. Untuk kalau siapa-siapa yang nak memberikan sumbang, bolehlah masukkan akaun Risk Media Resources, nanti admin kita akan masukkan ke dalam grup WhatsApp insya-Allah. Jadi bagi tuan-tuan dan puan yang belum lagi ada kitab, boleh sahaja pergi ke mana-mana kedai buku yang terdekat ya, carilah yang ini ya, Bimbingan Mukmin. Dia ada banyak versi terjemahan dia, tapi yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Syafi'i tadi, yang menggunakan versi cetakan ataupun terbitan inilah yang warna hijau ni, terbitan As-Safa. Harganya RM59, ataupun beli dekat Shopee boleh dapat saya rasa RM50 sahaja insya-Allah. Okey, dengan itu kita tangguhkan dahulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.